Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komuniti 13, iaitu saya, Nur Sofia Zahra binti Supian, Isyah Radiah binti Muhammad Fauzi dan Nur Insyirah binti Kabarul Zaman. InsyaAllah hari ini akan membentangkan tentang pentadbiran harta orang Islam di Malaysia, iaitu berkaitan dengan isu dengan cabaran. Jadi seperti yang kita maklum bahawa harta orang Islam adalah terbagi kepada dua kategori, iaitu harta keagamaan dan juga harta kekeluargaan. Jadi fokus perbincangan kami pada hari ini adalah berkenaan dengan harta keagamaan, tetapi kami akan membincangkan dalam skop harta pusaka dan juga harta wasiat. Okey, isi perbincangan kami yang pertama adalah berkenaan dengan sejarah pentadbiran harta orang Islam. Kedua, pentadbiran harta pusaka. Ketiga, agensi utama yang terlibat dalam pentadbiran harta pusaka. Keempat, isu-isu yang timbul dalam pentadbiran harta orang Islam. Yang kelima, cabaran pentadbiran harta orang Islam. Dan yang keenam ialah cadangan penambahbaikan. Kita pergi kepada sejarah pentadbiran harta orang Islam, pertama sekali sewaktu zaman Kesultanan Melayu. Pada zaman ini, undang-undang Islam dianggap sebagai law of the land dan mempunyai bidang kuasa yang luas, meliputi undang-undang diri dan keluarga Islam, hal-hal yang berhubung dengan pelanggaran moral dan juga ibadah. Pada zaman ini juga, kebanyakan negeri turut membuat rujukan terhadap hukum kadar Melaka yang dilihat mempunyai penyerapan undang-undang Islam. Jadi rujukan dibuat adalah bertujuan untuk penggubalan undang-undang di negeri masing-masing. Undang-undang Islam juga perlulah bersesuaian dengan adat-adat tempatan dan akan ditadbir dan dilaksanakan oleh Mahkamah Qadi berlandaskan prinsip mazhab Syafi'i. Seterusnya, kita pergi kepada zaman penjajahan British yang dilihat memberi impak yang besar terhadap sistem perundangan di Malaysia sehingga ke hari ini. Pada zaman ini, pemakaian undang-undang Inggeris diberi keutamaan di tanah Melayu dan menyebabkan berlakunya limitasi bidang kuasa terhadap undang-undang Islam yang hanya tertumpu dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan adat istiadat Melayu seperti perkahwinan, penceraian, harta pusaka, upacara keagamaan dan juga kekeluargaan. Pihak British turut memperkenalkan pembahagian harta bercorakkan sistem undang-undang Inggeris. Ini dapat dilihat menerusi kes Indigood of Abdullah, yang mana dalam kes ini, Abdullah telah mewasiatkan keseluruhan hartanya kepada isterinya sewaktu hayat. Tetapi setelah kematiannya, waris-waris tidak bersetuju dengan tindakan Abdullah dan membawa perkara ini ke mahkamah. Dan hakim telah memutuskan bahawa isteri Abdullah layak dan berhak untuk mewarisi keseluruhan harta Abdullah melalui pemakaian undang-undang Inggeris dan mengenepikan undang-undang Islam. Malah terdapat juga penggubalan Muhammadan Law Ordinance nombor 5/1880 yang tidak mengecualikan pemakaian undang-undang Inggeris terhadap semua orang Islam, melainkan sekiranya si mati memberikan persetujuan untuk membahagikan hartanya mengikut undang-undang pusaka Islam sebelum kematiannya. Namun pemansuhan dibuat melalui Muhammadan Amendment Ordinance nombor 26 1923 di negeri-negeri Selat, yang mana telah memberikan hak bagi orang yang beragama Islam untuk merujuk kepada undang-undang pusaka Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Walau bagaimanapun, masih berlaku campur tangan dalam perundangan Islam, yang mana jika kita lihat, Qadi masih dilantik oleh Gubernur Inggeris. Walaupun begitu, dalam kes-kes yang tertentu, Hakim Inggeris berusaha untuk memakai undang-undang Islam bagi kes-kes yang melibatkan orang Islam, tetapi ia masih diputuskan oleh Mahkamah Sivil dan bukannya Mahkamah Syariah. Antara kes yang signifikan adalah Ingri Tima Abdullah deceased, Official Administrator versus Magari Mohihiko and three others. Dalam kes ini, Tima Abdullah merupakan seorang wanita Jepun yang telah memeluk Islam. Dan setelah kematiannya, ahli keluarganya menuntut harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh Tima. Jadi hakim telah memutuskan bahawa ahli keluarganya tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalannya disebabkan wujudnya perbezaan agama. Hakim telah melakukan telah membuat rujukan terhadap kitab-kitab agama terlebih dahulu dalam karya seperti Minhajul Talibin dan juga membuat rujukan terhadap pakar-pakar perundangan. Seterusnya, sewaktu zaman selepas kemerdekaan, jika kita lihat bidang kuasa Mahkamah Syariah masih lagi terbatas
Setakat yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada negeri untuk mentadbir undang-undang Islam dalam jadual ke-9 senarai negeri. Mahkamah Syariah berhak untuk membicarakan kes dan menyelesaikan pertikaian yang melibatkan orang Islam sahaja dan berbidang kuasa terhadap undang-undang diri dan keluarga Islam beserta hal-hal yang melibatkan hukum syarak dan hal yang berhubung dengan harta orang Islam. Namun disebabkan terdapatnya sekatan statutory menyebabkan Mahkamah Syariah tiada kuasa eksklusif dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam. Kita tahu yang pentadbiran harta pusaka ni merupakan proses untuk menentukan hak dan pemindahan hak milik semua pemilikan dengan aset si mati secara sah selepas kematian seseorang individu tu. Jadi penting untuk adanya pengurusan harta pusaka juga. Jika si mati ni meninggalkan surat wasiat, dokumen yang waris perlukan adalah geran probate. Jika tak ada wasiat ataupun wasiat tu tak sah, waris ni memerlukan surat kuasa mentadbir. Okey, geran probate ni iaitu geran kebenaran yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi kepada wasi untuk memberi kuasa kepadanya untuk mentadbir harta pusaka pewasiat tu. Bila seseorang tu meninggal dunia, semua harta yang dimilikinya akan dibekukan. Jadi bermaksud akaun bank dengan semua aset tak boleh dialihkan, dijual atau ditukar. Sehinggalah semua urusan pentadbiran harta pusaka tu selesai. Proses untuk agihkan aset-aset tersebut untuk yang bukan beragama Islam ni bergantung kepada sama ada si mati tu tinggalkan wasiat ataupun tak. Jika si mati tu meninggalkan wasiat, maka permohonan akan dibuat dekat Mahkamah Tinggi untuk satu geran probate di Malaysia oleh wasi yang dinamakan. Setelah permohonan itu dibuat, Mahkamah Tinggi ni akan buat keputusan. Selepas geran probate itu dikeluarkan pula, barulah pentadbiran harta pusaka boleh dijalankan. Untuk surat kuasa mentadbir dekat Malaysia pula, jika tak ada wasiat, geran probate ni akan digantikan dengan surat kuasa mentadbir. Dekat Malaysia ada 3 cara untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir. Cara yang pertama iaitu melalui Mahkamah Tinggi. Proses ni boleh ambil sekitar masa 6 bulan sampai 2 tahun. Ni proses ni akan jadi lebih rumit kalau harta pusaka si mati ni bernilai lebih daripada 600,000. Dengan pemohon ni harus sediakan 2 penjamin. Okay, cara yang kedua adalah untuk harta pusaka yang bernilai bawah 600,000 dan layak ditadbir melalui amanah raya berhad, iaitu pemegang amanah awam milik kerajaan. Cara yang ketiga pula boleh digunakan jika terdapat aset tak alih, contoh di rumah, dalam senarai harta pusaka. Permohonan tu boleh dibuat di bawah Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Untuk layak menggunakan cara ni, nilai harta pusaka mestilah tak melebihi 2 juta. Untuk geran probate dengan surat kuasa mentadbir ni cuma boleh digunakan oleh rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam. Tapi untuk rakyat Malaysia yang beragama Islam pula, dia mesti mendapatkan sijil faraid daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Tanah dan Galian Negeri dengan Amanah Raya Berhad ni merupakan 4 agensi utama yang menguruskan dan mentadbir pusaka orang Islam di Malaysia. Okey, agensi-agensi ni ditadbir berdasarkan Akta Probate dengan Pentadbiran 1959, Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Okey, bidang kuasa Mahkamah Syariah ni merupakan bidang kuasa yang paling sempit, yang paling terhad, sebab hanya membuat pengesahan kadar saham waris dan menentukan waris yang berhak terhadap harta pusaka si mati yang beragama Islam je. Okey, yang kedua, jika dibandingkan dengan Mahkamah Syariah, bidang kuasa bagi Mahkamah Tinggi Sivil ni adalah lebih luas, iaitu melibatkan kes kematian berwasiat, melibatkan kes kematian berwasiat dengan tak berwasiat, dan juga kes-kes kematian tak berwasiat bagi si mati yang meninggalkan harta pusaka yang besar. Okey, kes-kes kematian berwasiat ni ataupun tested death ni bermaksud bila si mati tu mati dan meninggalkan harta yang mengandungi wasiat.
Okey, tetapi bagi individu yang beragama Islam, wasiat hanya dibolehkan setakat 1/3 daripada baki harta yang ditinggalkan si mati tu lepas selesai segala hutang dengan urusan kematian dia lah. Lebih daripada itu, merupakan hak yang perlu diberikan kepada waris yang berhak menerusi faraid ataupun undang-undang harta pusaka Islam. Okey, seterusnya untuk kategori kematian berwasiat dan tak berwasiat pula, bermaksud sebahagian daripada harta yang ditinggalkan tu diwasiatkan dan sebahagian lagi tidak diwasiatkan. Okey. Untuk kematian tak berwasiat pula, bila seseorang yang mati tanpa meninggalkan wasiat, harta yang diagihkan itu mestilah ikut faraid bagi orang Islam. Bagi yang bukan Islam pula, harta akan diagihkan ikut Akta Pembahagian 1958. Okey, bagi individu yang mati meninggalkan harta pusaka biasa ataupun juga dikenali sebagai harta pusaka besar, walaupun tak berwasiat, tetap akan diuruskan di Mahkamah Tinggi Sivil dan bukannya diuruskan di Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya untuk amanah raya berhad pula, mentadbir dan mengeluarkan surat kuasa antara bidang kuasa yang khusus untuk amanah raya berhad ni, untuk pembahagian harta alih yang tak berwasiat, dan nilaian harta tu mestilah tak kurang daripada 600,000 selain boleh menguruskan harta pusaka. Okey, seterusnya untuk pejabat tanah dan galian negeri pula, autoriti hanyalah kepada perkara yang membabitkan harta pusaka kecil sahaja mengikut Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 dan Peraturan-Peraturan Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Okey, maksud harta pusaka kecil ni bila harta yang ditinggalkan oleh si mati tu terdiri daripada harta tak alih sahaja ataupun harta tak alih bersama dengan harta alih yang bernilai tak lebih daripada 600,000 pada tarikh permohonan tu dibuat. Lebih daripada nilai tu akan dibawa ke Mahkamah Tinggi dan dipanggil harta pusaka besar. Jadi kita beralih kepada slide yang seterusnya berkenaan dengan isu yang timbul berkaitan pentadbiran harta orang Islam. Jadi di sini kami membahagikan kepada dua isu, iaitu yang pertama konflik bidang kuasa pengurusan harta pusaka orang Islam, dan yang kedua kita akan membincangkan berkenaan dengan isu membabitkan perundangan dalam pentadbiran harta wasiat orang Islam. Jadi melihat kepada kes tuntutan harta orang Islam selepas daripada kemerdekaan. Jadi Mahkamah Syariah selepas daripada kemerdekaan dikeluarkan daripada Mahkamah Persekutuan dan menjadi sebahagian daripada Mahkamah Negeri. Maka di sinilah di mana bidang kuasa Mahkamah Syariah diletakkan di bawah Senarai Negeri, Senarai 2, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, yang di mana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah terhad dalam perkara yang melibatkan undang-undang diri dan keluarga Islam, termasuklah dalam perkara yang menyentuh tentang pentadbiran harta. Walaupun peruntukan bidang kuasa di dalam Senarai Negeri dimasukkan berkaitan dengan pentadbiran harta, ianya masih lagi dilihat dalam ruang lingkup yang sangat sempit kerana konflik sering berlaku di antara pencampuran bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sivil dalam kes tuntutan harta orang Islam. Dan dari sudut pentadbiran bidang kuasa mal orang Islam, seperti perkara yang melibatkan harta pusaka, wasiat dan tidak berwasiat, ini masih lagi dibicarakan di bawah Undang-Undang Sivil dan ditadbir mengikut jenis-jenis harta berikut. Jika si mati ada meninggalkan harta pusaka kecil, maka ianya akan ditadbirlah mengikut peruntukan Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Kemudian bagi harta pusaka biasa ditadbir pula mengikut Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Dan akhir sekali melibatkan harta ringkas, ditadbir mengikut Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Dan akta-akta ini terpakai bagi harta pusaka yang membabitkan non-Muslim dan juga orang Islam sendiri.
Mahkamah Syariah sebagai institusi perundangan bertanggungjawab dalam perkara yang melibatkan harta orang Islam. Akan tetapi agensi selain daripada Mahkamah Syariah seperti ARB, Pejabat Pusat Kecil dan juga Mahkamah Tinggi Sivil, mereka ini juga boleh mencampuri kes harta orang Islam dalam persoalan, terutama dalam persoalan probate dan surat kuasa mentadbir yang di mana selaras dalam peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri di bawah Senarai Persekutuan Senarai 1 Jadual ke-9 di bawah perkara 4-E-1 di mana Perlembagaan Persekutuan memberikan atau meletakkan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Tinggi Sivil dalam perkara yang berkaitan dengan pewarisan harta berwasiat dan tidak berwasiat. Termasuklah dalam kuasa pemberian surat kuasa wasiat ataupun probate dan juga surat kuasa mentadbir. Dan ini tidaklah termasuk dalam perkara undang-undang diri dan keluarga orang Islam yang berkaitan dengan hibah, pewarisan, wasiat dan tidak berwasiat. Kesemua itu dirujuk di bawah Mahkamah Syariah. Maksudnya Mahkamah Syariah ada peranan bagi membuat penentuan berkenaan dengan hibah, harta pencarian, wasiat dan lain-lain. Jadi kita pergi kepada contoh-contoh kes yang signifikan, iaitu kes Jumaat Tun dan Raja Delila lawan Raja Hizaruddin. Okay, di dalam kes ini, pihak perayu merupakan balu kedua si mati dan juga anak daripada hasil pernikahan si mati dan juga balu kedua si mati. Mereka ini membuat rayuan lah membuat tuntutan lah terhadap responden, iaitu responden ni merupakan seorang anak kepada si mati juga, hasil pernikahan si mati dan juga balu pertama si mati. Jadi pihak perayu dia membuat tuntutan terhadap responden di hadapan Mahkamah Tinggi Syariah dengan mengatakan bahawa saham sebanyak 11 juta unit dan hasil daripada saham tersebut dalam syarikat yang ditubuhkan oleh si mati sendiri yang dinamakan Arena Holdings and Berhad telah didaftarkan di bawah nama responden sendiri sebagai wakil si mati, iaitu ayahnya, perlu diagihkan kepada waris-waris mengikut kepada hukum faraid. Jadi tuntutan yang dibuat oleh perayu sendiri, dia mengatakan bahawa saham dalam RNC Holdings Berhad tadi itu yang didaftarkan di atas nama responden itu sebenarnya harta pusaka peninggalan si mati dan bukannya harta mutlak milik si responden. Jadi harta-harta tersebut perlu dibahagikan kepada semua waris mengikut kepada hukum faraid. Jadi responden dia kata dia menafikanlah tuntutan tersebut dan apabila kes tuntutan bahagian harta pusaka si mati dikemukakan, pihak peguam syar'i bagi pihak perayu dia ada menimbulkanlah dua isu di sini, iaitu yang pertama sama ada kedua-dua perayu ni ada ke local standby untuk memfailkan kes ini terhadap responden kerana mereka bukan pentadbir harta si mati dan mereka juga tidak ada membawa surat kuasa mentadbir lah harta pusaka si mati. Dan yang kedua berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah, di mana adakah Mahkamah Syariah ini dia berbidang kuasa untuk membicarakan kes ini. Jadi melihat kepada penghakiman yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dia memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah tidak berbidang kuasa untuk mendengar kes itu. Berdasarkan Seksyen 46(B) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, di mana kita lihat daripada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam ni, dia ada menyebutkan tentang bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam yang diberi Mahkamah Tinggi Syariah di wilayah persekutuan diberi bidang kuasa antara lain yang berhubung dengan pembahagian dan pewarisan harta berwasiat dan tak berwasiat.
Dan bidang kuasa ini biasanya memerlukan kepada, dia terlibatlah dengan probate dan surat kuasa mentadbir. Jadi pertikaian mengenai probate dan surat kuasa mentadbir perlu diselesaikan di Mahkamah Tinggi Sivil kerana Mahkamah Tinggi Sivil mereka mempunyai bidang kuasa bagi surat probate dan juga surat kuasa mentadbir pusaka. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah membuat keputusan untuk menolaklah tuntutan tersebut dan kemudian perayu-perayu ni kemudiannya mengemukakan rayuan mereka ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dan sekali lagi rayuan tersebut ditolak dan Mahkamah Rayuan Syariah mengatakan bahawa dalam penghakimannya memutuskan bahawa undang-undang mengenai probate dan surat mentadbir harta adalah termasuk dalam kuasa perundangan persekutuan, iaitu di bawah butiran kurungan E Perenggan 1 Senarai Persekutuan. Dan undang-undang yang berkaitan dengan probate dan juga surat kuasa mentadbir ini adalah dikanunkanlah di bawah Akta Probate dan Pentadbiran 1959, di mana akta ini, Akta Probate dan Pentadbiran ini dia tidak dikecualikan bagi orang Islam. Maksudnya akta ini terpakailah bagi non-Muslim dan juga orang Islam. Jadi dapat diketahuilah bahawa Badan Perundangan Negeri dia tidak mempunyai kuasa lah bagi menggumpal undang-undang dalam perkara tersebut dan tidak bolehlah memperuntukkan bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk memutuskan hal-hal probate dan juga pentadbiran. Seterusnya dalam kes Latifah Ma'zin versus Rosmawati Syaribun dan Anwar. Pertikaian di sini adalah menyentuh tentang sejumlah wang yang disimpan di dalam 2 akaun bersama milik seorang Datuk Syaribuddin iaitu si mati dan juga isteri ketiganya merupakan seorang perayu. Dan buat sekian kalinya, kes ini menyalahkan tentang pertembungan di antara bidang kuasa Mahkamah Sivil dan juga Syariah. Fakta kes di sini iaitu selepas daripada kematian si mati, responden iaitu anak perempuan si mati dengan isteri keduanya telah memfailkan petition bagi mendapatkan surat kuasa mentadbir untuk mentadbir pusaka si mati yang termasuk juga dalam wang simpanan tersebut. Jadi perayu si Latifah ni dia berkata bahawa wang simpanan tersebut adalah pemberian semasa hidup yang diberikan oleh si mati kepadanya. Dan bukannya harta tersebut adalah sebahagian daripada harta pusaka si mati. Dan dengan itu, perayu memfailkan caveat terhadap pusaka tersebut. Caveat dekat sini, apa yang saya faham adalah bila mana seseorang dia mendatang caveat terhadap pusaka tersebut, automatically pihak lain dia tidak akan dapat apa-apa kepentingan daripada harta tersebut. Seterusnya, di pendengaran petition di pihak responden yang di mana dia memfailkan petition untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir, Mahkamah Tinggi Sivil dia mengambil pendirian bahawa undang-undang Islam berkaitan dengan hibah atau pemberian inter vivos adalah terpakai. Dan memutuskan juga bahawa di sini tiada hibah yang dibuat oleh si mati untuk manfaat perayu. Jadi perayu ni pun merayulah di Mahkamah Rayuan dan berhujah bahawa Mahkamah Tinggi telah hilaf dalam menggunakan undang-undang Islam berkaitan dengan hibah dan bahawa sepatutnya yang Arif Hakim menggunakan undang-undang sivil yang berkaitan dengan perbankan dan kontrak ataupun berkaitan dengan probate dan pentadbiran. Jadi Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Mahkamah Tinggi bahawa hal perkara pertikaian adalah mengenai hibah di antara orang-orang Islam. Tapi merumuskan bahawa bidang kuasa ke atas perkara yang
mengenai harta tersebut adalah harta hibah ataupun tidak, itu tidak terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi Mahkamah Rayuan telah memutuskan untuk menolak rayuan dan mengenepikan perintah Mahkamah Tinggi bagi membuat keputusan mengenai harta tersebut adalah harta hibah ataupun tidak. Jadi perayu pun merayu seterusnya di peringkat yang lebih tinggi, iaitu dalam kes ni Mahkamah Agung, membuat rayuan ke Mahkamah Agung, dan bila mana dibawa ke Mahkamah Agung dalam kes ini bersetuju dengan Mahkamah Rayuan dengan memutuskan bahawa untuk menolaklah rayuan perayu kerana bidang kuasa untuk memutuskan tuntutan hibah dan juga mengesahkan sesuatu hibah adalah terletak dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan Mahkamah Sivil hanya berbidang kuasa untuk mengeluarkan surat pentadbiran harta pusaka sahaja. Kalau kita lihat dalam penghakiman yang dibuat oleh Hakim Abdul Hamid Muhammad, dalam penghakimannya mengatakan bahawa Mahkamah Agung mengambil kira dalam perenggan 2 di bawah perkara 4/E Senarai Persekutuan yang di mana memperuntukkan tentang bidang kuasa eksklusif Mahkamah Tinggi Sivil dalam perkara yang berkaitan dengan surat kuasa mentadbir dan probate. Tapi tidaklah termasuk di bawah Undang-Undang Diri Orang Islam mengenai pemberian ataupun pewarisan. Begitu juga dalam Senarai Negeri ada memperuntukkan tentang undang-undang Islam, orang yang menganut agama Islam, dan akhir sekali dia mengatakan tentang termasuk pemberian. Jadi termasuk pemberian itu menunjukkan bahawa Badan Perundangan Negeri mempunyai bidang kuasa mengenai hibah. Serta kalau kita lihat dalam Seksyen 61/3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor juga ada memperuntukkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan tindakan-tindakan berhubung dengan pemberian inter vivos. Jadi jelaslah dalam kes ini Mahkamah Agung memutuskan sama ada wang di sini telah diberi sebagai hibah oleh si mati kepada perayu ataupun tidak. Itu adalah merupakan satu perkara yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Seterusnya mengenai isu perundangan dalam pentadbiran harta wasiat orang Islam. Secara amnya, terdapat 4 buah negeri yang telah meluluskan undang-undang wasiat Islam secara bertulis, iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Kelantan. Walaupun telah terdapat undang-undang bertulis yang menjelaskan tentang pentadbiran dan pengurusan harta wasiat di Malaysia, tapi sebenarnya masih wujud lagi satu kepincangan dan kelumpangan yang besar dalam pentadbiran harta wasiat orang Islam. Dan masalah yang timbul kebanyakannya dari aspek perundangan dan juga pentadbiran. Kalau kita lihat dalam kritikan oleh pakar undang-undang Islam terhadap peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 12 Akta Pembahagian Pusaka Kecil 1955, di mana kuasa diperturunkan kepada pemungut pejabat tanah dalam membuat penentuan mengenai persoalan yang memerlukan prinsip hukum syarak. Seperti yang kita tahu, penentuan mengenai status halis waris, penentuan kadar bagi yang layak diterima dan juga jumlah harta yang boleh dikategorikan sebagai harta pusaka, kesemuanya adalah signifikan dan memerlukan kepada analisa hukum syarak. Jadi, kuasa yang diperturunkan kepada pemungut pejabat tanah ni dilihat melangkaui bidang kuasa Mahkamah Syariah, kerana Mahkamah Syariah adalah institusi yang berautoriti bagi membuat penentuan tersebut mengenai pewarisan yang berhubung dengan harta pusaka dan juga harta wasiat. Kalau kita lihat dalam butiran 4/E Senarai 1 Senarai Persekutuan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan hanya menyentuh tentang dari sudut pentadbiran harta pusaka saja. Dan analisis perundangan fake miras Islam yang berhubung dengan pewarisan yang memerlukan kepada hukum syarak tidak ada diperincikan pun dalam
perkara tersebut. Jadi, situasi ini telah diluahkan oleh seorang tokoh undang-undang yang berpendapat bahawa Hakim Mahkamah Sivil sewajarnya merujuk kepada mufti ataupun keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun Hakim Mahkamah Syariah sendiri terlebih dahulu sebelum sebelum memutuskan satu kes orang Islam sebelum suatu kes orang Islam diputuskan, sebagaimana mereka merujuk kepada undang-undang bertulis, common law dan buku-buku teks termasuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh mahkamah di Malaysia, India dan juga Pakistan. Seterusnya mengenai pengesahan wasiat di Mahkamah Syariah. Sebagaimana yang kita maklum bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah hanyalah terhad kepada penentuan waris yang terlibat dan juga bahagian pusaka atau wasiat yang layak diterima sahaja sebagaimana yang telah dinyatakan dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 74/2. Jadi setiap negeri diberi kuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan harta pewarisan ini di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah di setiap negeri. Seterusnya, kalau kita lihat dalam kesahihan wasiat tertakluk kepada dua syarat utama. Untuk memastikan wasiat itu sah, dia mesti tertakluk kepada dua syarat utama, iaitu yang pertama, waris-waris tidak boleh menerima wasiat. Yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Dan kita lihat banyak juga kes-kes yang telah diputuskan menunjukkan syarat-syarat ini diikuti oleh mahkamah-mahkamah di Malaysia. Dan kalau kita lihat menurut jumhur ulama berkenaan dengan hukum wasiat kepada waris ni, di mana jumhur ulama mengatakan bahawa wasiat kepada waris adalah tidak sah kecuali mendapat persetujuan daripada semua waris. Dan jika ahli waris bersetuju maka wasiat itu sah, dan sebaliknya jika mereka tidak bersetuju maka wasiat itu tidak sah. Jadi persetujuan ahli waris hendaklah dibuat selepas daripada kematian pewasiat. Dan mereka yang memberi persetujuan tersebut hendaklah berkelayakan berbuat demikian. Jadi, terdapat peruntukan baru yang diperkenalkan dalam enakmen wasiat orang Islam di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, bahawa wasiat adalah sah apabila dibuat kepada waris dengan kadar 1/3 bahagian. Di mana kalau 1/3 bahagian diberikan kepada waris, itu dibuat tanpa persetujuan ahli-ahli waris yang lain. Yang kedua, apabila hanya wasiat yang dibuat lebih daripada 1/3 bahagian saja perlu mendapat persetujuan ahli waris. Buktinya kalau kita lihat dalam Seksyen 26/2 enakmen wasiat orang Islam mengatakan bahawa sesuatu wasiat yang dibuat kepada seseorang waris atas kadar yang melebihi 1/3 hendaklah tidak boleh berkuat kuasa sehingga diberi persetujuan oleh waris-waris selepas kematian pewasiat. Seterusnya dalam kes berkenaan dengan isu pengesahan wasiat yang dibuat di Mahkamah Syariah. Kes ini bernama kes Zalani Bongsu versus Bahrum bin Datuk Osman dan Zaitun. Dalam fakta kes ni, kesemua pihak dalam kes ni adalah merupakan adik-beradik dan mereka mempertikaikanlah berkenaan dengan satu hartanah. Jadi hartanah ni telah dipindah milik oleh ayah mereka iaitu si mati kepada defendant pada tahun 1969. Jadi defendant dengan pencelah pertama pula pada tahun 1979 mereka ni ada buat satu perjanjian yang di mana hartanah tersebut hendak diberikan secara sama rata kepada ahli-ahli waris yang lain untuk dipastikan perlindungan kepada hak beneficiari ataupun hak waris si matilah. Jadi hartanah tersebut yang telah dicagarkan ke sebuah bank telah dijual oleh defendant dan baki daripada hasil jualan tersebut kini dipegang oleh syarikat guaman di atas persetujuan kesemua pihak waris. Jadi si mati pada situasi yang lain dia tulis surat kepada seorang anaknya dengan menyatakan bahawa dalam surat itu hasrat dia nak buat satu wasiat di mana
hartanya nak dibahagikan menurut hukum syarak. Tetapi wasiat yang dibuat itu adalah berlainan dengan hukum syarak dengan menyatakan bahawa hartanya untuk dibahagikan secara sama rata. Jadi melihat kepada keputusan penghakiman, surat si mati hanyalah menyatakan tentang hasratnya tetapi tidak mencerminkan tujuan yang jelas dalam wasiat tersebut untuk membentuk satu amanah rasmi menurut undang-undang. Jadi yang kedua, wasiat tersebut menjadi tidak sah mengikut hukum syarak kerana si mati adalah seorang Islam dan beliau telah mewasiatkan lebih daripada 1/3 hartanya. Dan akhirnya pihak-pihak waris bersetuju bahawa wasiat tersebut adalah terbatal kerana tidak mendapat persetujuan daripada semua pihak-pihak waris yang lain untuk dibahagikan harta tersebut secara sama rata. Dan yang ketiga, harta berkenaan bukan merupakan lagi harta pusaka si mati. Kerana pada awalnya, pada tahun 1969 tadi, si mati telah menyerahkan semua hartanah tersebut atas nama defendant. Jadi sekaligus menunjukkanlah bahawa harta tersebut bukan lagi milik si mati dan tidak menjadi harta pusaka. Dan perjanjian yang dibuat di antara defendant dengan pencelah pada tahun 1979 yang di mana dalam perjanjian tersebut nak dibahagikan harta tersebut secara sama rata kepada ahli-ahli waris. Di mana untuk dibahagikan secara sama rata tu diikut kepada wasiat yang dibuat oleh si mati lah. Jadi oleh yang demikian mahkamah memutuskanlah bahawa harta tersebut bukan lagi harta pusaka dan pembahagian daripada baki hasil jualan tersebut iaitu hartanah tersebut hendaklah menurut perjanjian yang di mana dalam perjanjian tersebut pada tahun 1979 harta tersebut hendak dibahagikan secara sama rata. Jadi mengikut kepada perjanjian tahun di mana defendant dengan pencelah nak bersetuju untuk nak diserahkan harta tersebut untuk dibahagikan harta tersebut secara sama rata dan bukannya menurut hukum syarak. Okay, seterusnya untuk kes NCMD versus ARC, kes yang berkaitan dengan pengesahan wasiat. Okey, fakta kes yang dikemukakan adalah pemohon ni merupakan isteri si mati dan permohonan dibuat untuk mengesahkan wasiat yang telah dibuat oleh si mati. Responden pertama merupakan abang kandung si mati iaitu juga merupakan abang ipar kepada pemohon. Si mati ni telah meninggal dunia pada 11 Februari 2017 dan meninggalkan wasiat secara bertulis pada 5 Ogos 2011. Si mati ni wasiatkan harta ta'alih dengan harta alih kepada pemohon dengan anak angkatnya iaitu MDHAR. Wasiat bertulis ni disaksikan 2 orang saksi daripada amanah raya. So keputusan penghakiman untuk kes ni telah diputuskan bahawa yang pertama, disebabkan wasiat yang dibuat tu melebihi 1/3, jadi pengesahan wasiat perlu mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain menurut Seksyen 26/2 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999. Jadi untuk kes ni, wasiat si mati kepada pemohon tu tak sah sebab tidak mendapat persetujuan daripada waris si mati yang lain. Okey, seterusnya yang kedua, wang yang berjumlah RM4,317.58 yang diwasiatkan kepada MDHAR iaitu anak angkat si mati tadi tak melebihi 1/3 daripada jumlah keseluruhan harta si mati. Maka wasiat ni adalah sah di sisi syarak dan selari dengan peruntukan Seksyen 26/1 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor 1999. Jika sesuatu wasiat tu dibuat kepada seseorang yang bukan waris dengan kadar tak lebih daripada 1/3 harta pusaka selepas selesai hutang si mati,
maka wasiat tersebut hendaklah dikuatkuasakan tanpa perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Kita beralih kepada cabaran pentadbiran harta orang Islam di Malaysia. Yang pertama adalah mengenai keterbatasan bidang kuasa mahkamah syariah. Keadaan ini terjadi disebabkan wujudnya pertindihan kuasa antara Perlembagaan Persekutuan dan juga enakmen pentadbiran agama Islam negeri. Yang mana sekiranya kita rujuk dalam senarai Persekutuan, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, menyatakan bahawa Mahkamah Sivil mempunyai kuasa dalam hal-hal yang melibatkan perwarisan, wasiat dan tak berwasiat, probat dan juga surat kuasa mentadbir. Manakala enakmen pentadbiran agama Islam negeri, contohnya seperti wilayah persekutuan pada Seksyen 46 dan Melaka pada Seksyen 49 menyatakan bahawa Mahkamah Syariah berhak untuk memutuskan pembahagian dan pewarisan harta berwasiat dan tak berwasiat. Terdapat juga beberapa sekatan statutory yang lain yang menjadi penyumbang kepada keterbatasan bidang kuasa mahkamah syariah dalam hal yang melibatkan pembahagian harta pusaka seperti Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan juga Akta Probat dan Pentadbiran 1959. Jadi, Mahkamah Tinggi Sivil dilihat mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan suatu harta sebagai harta pusaka dan mengeluarkan perintah pembahagian harta pusaka. Sementara Mahkamah Syariah tiada kuasa untuk mencampuri urusan pentadbiran harta pusaka yang ditadbir oleh agensi-agensi yang lain seperti Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah dan Galian. Tetapi Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk menentukan waris yang berhak menerima harta pusaka melalui pengeluaran sijil faraid dan mengesahkan kadar pembahagian harta kepada waris-waris yang berhak. Dan sekiranya timbul masalah sewaktu proses tuntutan harta pusaka dilaksanakan seperti pertikaian harta sepencarian, wasiat, hibah dan wakaf semasa hidup, maka Mahkamah Syariah berhak untuk mendengar dan membuat keputusan berdasarkan hukum syarak kerana ia boleh memberi kesan kepada proses pembahagian harta pusaka kepada waris-waris. Yang kedua adalah melalui prosedur penetapan waris yang tidak seragam. Ketidakseragaman ini berlaku disebabkan terdapatnya pemisahan bidang kuasa dalam sistem pengurusan dan pentadbiran harta orang Islam terhadap agensi-agensi yang terlibat seperti Amanah Raya Berhad, Pejabat Tanah dan Galian, Mahkamah Tinggi Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah berkuasa untuk menentukan persoalan tentang harta pusaka, menentukan waris dan kadar perwarisan melalui sijil faraid, tetapi agensi yang terlibat tiada kewajipan untuk membuat rujukan kepada Mahkamah Syariah disebabkan tiada peruntukan statutory yang menjadikan ia sebagai suatu obligasi. Jadi, dalam hal-hal yang tertentu, penentuan waris yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah ditolak dan tidak diterima oleh pejabat pusaka kecil. Ini disebabkan wujudnya perbezaan dalam kaedah keterangan dan pembuktian untuk menetapkan waris, yang mana bagi pejabat pusaka kecil, mereka akan memanggil semua waris untuk hadir. Sebaliknya, Mahkamah Syariah tidak akan memanggil semua waris untuk hadir dalam penentuan waris. Jadi, ini akan menyebabkan kelewatan proses pembahagian harta pusaka dan menimbulkan ketidakfahaman waris terhadap status mereka sebagai waris yang berhak menerima harta pusaka. Ketiga adalah pemakaian mazhab dalam peruntukan statutory dan ini dapat dilihat menerusi dua aspek iaitu aspek pentadbiran harta pusaka dan juga pentadbiran wasiat. Secara umumnya, Malaysia mengamalkan dan mengikuti pandangan mazhab Syafi'i dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum syarak dan ini menyebabkan rujukan kepada mazhab Syafi'i dilakukan dengan meluas dalam pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia disebabkan ketiadaan undang-undang substantif khusus sebagai rujukan dalam pentadbiran undang-undang pusaka dan juga wasiat. Ini menyebabkan timbulnya konflik dalam keadaan yang tertentu apabila pakai pandangan mazhab Syafi'i. Keutamaan merujuk kepada mazhab Syafi'i adalah berdasarkan kepada enakmen pentadbiran agama Islam dan juga arahan amalan JKSM bilangan 92001 mengenai pemakaian qaul mu'tamad. Pemakaian qaul mu'tamad yang diberi keutamaan adalah pandangan mazhab Syafi'i, tetapi sebaliknya sekiranya suatu persoalan yang dirujuk dalam pandangan mazhab Syafi'i tiada ataupun pandangan mazhab Syafi'i itu sendiri bertentangan dengan kepentingan umum, maka penerimaan daripada pandangan mazhab
kaul muktamad yang lain boleh diambil seperti pandangan kaul muktamad Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Adapun isu yang menyebabkan timbulnya melalui pemakaian mazhab Syafi'i adalah hak pemberian pusaka kepada waris Zul Arham. Waris Zul Arham ni adalah waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati tetapi bukan merupakan ashabul furud dan juga asabah. Okey. Menurut pandangan Syafi'i, waris Zul Arham tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka walaupun merupakan waris tunggal. Jadi harta pusaka akan jatuh ke tangan Baitul Mal, dan ini adalah perkara yang terjadi di Mahkamah Rendah Syariah Terengganu dalam kes Faraid Encik Alias bin Embong, yang mana hakim telah memutuskan waris Zul Arham tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka tersebut walaupun merupakan waris tunggal dan tiada ashabul furud dan juga asabah yang lain. Okey, ini menyebabkan timbulnya persoalan untuk menjaga kebajikan waris-waris yang lain. Okay. Peruntukan Seksyen 7 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis 1964 menyebabkan berlaku atau wujudnya perbezaan antara hak pemberian pusaka kepada waris Zul Arham di negeri-negeri lain dan juga negeri Perlis, yang mana dalam Seksyen 7 Enakmen ini menyatakan bahawa rujukan kepada kaul muktamad Syafi'i tidak diperuntukkan. Sebaliknya, rujukan perlulah berdasarkan atau berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, ini menyebabkan berbezanya keputusan fatwa negeri Perlis pada tahun 1999 mengenai status waris Zawil Arham dalam perwarisan harta pusaka, yang mana ini menjadikan negeri Perlis menjaga kebajikan waris Zul Arham dalam soal pembahagian harta pusaka. Dalam pentadbiran wasiat pula, walaupun Malaysia mengamalkan pandangan mazhab Syafi'i, tetapi undang-undang Islam di Malaysia masih lagi mengiktiraf pandangan mazhabnya lain, dan ini dapat dilihat menerusi kes Indri Wills of M. Muhammad Hanifah Disease, yang mana pewasiat merupakan penganut mazhab Hanafi dan telah membuat wasiat kepada penerima yang pada masa itu merupakan pemegang amanah untuk mengambil alih harta perniagaannya dengan syarat perlu berkahwin dengan anak perempuan keduanya. Jadi mahkamah telah memutuskan bahawa syarat tersebut batal menurut mazhab Syafi'i, tetapi ianya tetap terlaksana di sisi mazhab Hanafi. Dalam kes Syekh Abdul Latif lawan Syekh Ilyas Baks, pandangan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa tidak sah wasiat kepada anak angkat melebihi kadar 1/3 harta. Tetapi sebaliknya, sekiranya wasiat kepada anak angkat kurang daripada 1/3, maka ianya diharuskan. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada waris kecuali dengan persetujuan waris-waris yang lain dalam pendapat mazhab Syafi'i. Adapun penggubalan undang-undang substantif yang khusus menggambarkan tidak lagi berlaku keterikatan yang menyeluruh pada prinsip dan pandangan mazhab Syafi'i, dan ini dapat dilihat menerusi Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, yang mana enakmen ini telah menyatakan bahawa sekiranya waris menerima bahagian pusaka melebihi daripada 1/3 kadar harta, maka ia akan dianggap sebagai wasiat, dan sekiranya wasiat dilakukan kepada bukan waris kurang daripada kadar 1/3, maka ia tidak memerlukan persetujuan daripada waris-waris yang lain. Dalam peruntukan wasiat enakmen orang Islam Negeri Selangor, Sembilan dan juga Negeri Melaka, mereka telah memperuntukkan wasiat wajibah, iaitu wasiat kepada cucu daripada anak lelaki yang terhalang haknya daripada mendapatkan harta pusaka disebabkan kematian ayahnya. Jadi cucu yang berhak mendapatkan wasiat wajibah ini perlulah diberikan wasiat sebanyak kadar 1/3 harta ataupun kadar yang berhak oleh ayahnya sekiranya ayahnya hidup. Okay, jadi wasiat wajibah ini merupakan aspek pembaharuan hukum pusaka Islam di beberapa negara-negara Arab seperti Mesir dan juga sebagainya. Jadi wasiat wajibah ini adalah berhak untuk menjaga kebajikan waris yang tidak mendapat hak mereka disebabkan oleh kematian ayahnya terlebih dahulu.
Tetapi di Malaysia, peruntukan wasiat wajibah ini adalah hanya bagi anak lelaki sahaja dan bukan daripada anak perempuan. Jadi maksudnya cucu tersebut datangnya daripada anak lelaki yang sudah meninggal, tetapi bukan daripada anak perempuan yang meninggal. Okay, jadi di sini menyebabkan timbulnya juga persoalan kepada waris-waris yang berhak untuk mendapatkan wasiat, tetapi mereka mahjub ataupun terhalang disebabkan oleh ayah mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu. Okay, antara cadangan yang boleh dilakukan untuk menambah baik pentadbiran dengan pengurusan harta orang Islam ni adalah, yang pertama, dengan membuat pindaan kecil terhadap peruntukan undang-undang yang telah tersedia untuk meningkatkan lagi kuasa mahkamah syariah. Konflik bidang kuasa antara mahkamah syariah dengan mahkamah sivil ni, dia timbul disebabkan oleh peranan dengan skop kuasa mahkamah syariah ni yang sangat terhad dengan minimum terhadap sesuatu perkara yang telah ditetapkan je. Jadi beberapa pengurusan dan pentadbiran harta orang Islam ni tetap perlu diselesaikan dekat mahkamah tinggi sivil juga. Contoh dia berkaitan dengan surat probate. Sebab kuasa mahkamah syariah ni dia tidak meliputi keseluruhan proses pengurusan dengan pentadbiran harta orang Islam. Jadi dalam setengah hal berkaitan pentadbiran dengan pengurusan harta orang Islam, mahkamah syariah lah yang sepatutnya memiliki kuasa yang lebih besar berbanding mahkamah sivil. Jadi hal ini memerlukan beberapa pindaan yang dilakukan dalam akta dan akta negeri untuk memastikan suatu pengagihan harta dalam Islam tu dilakukan benar-benar berlandaskan syarak dan perlu diserahkan sepenuhnya kepada mahkamah syariah. Okey, cadangan lain adalah untuk meneliti dan menyelaraskan proses pentadbiran dan pengurusan yang berkaitan di peringkat persekutuan. Okey, benda ni untuk memastikan keseragaman dalam melaksanakan prosedur pengagihan harta, sebab sistem pengurusan harta bagi setiap negeri kat Malaysia ni berbeza. Setengah prosedur pentadbiran dengan pengurusan harta bagi negeri ni dia hanyalah melalui prosedur yang ringkas, tapi sebahagian negeri lain pula mempunyai prosedur tambahan yang lebih kompleks untuk pengagihan harta. Jadi penetapan di peringkat kerajaan persekutuan ni sangatlah perlu dilakukan untuk dijadikan garis panduan kepada sistem pentadbiran dengan pengurusan bagi setiap kerajaan negeri. Okey, cadangan lain untuk menambah baik pentadbiran dengan pengurusan harta orang Islam kat Malaysia adalah dengan menubuhkan agensi khas. Okey, hal ni disebabkan oleh peranan oleh agensi yang pelbagai menyukarkan masyarakat untuk menyelesaikan isu masalah harta yang dihadapi. Jadi cara yang paling efektif bagi menjalankan prosedur dan proses yang lebih mudah bagi masyarakat adalah dengan menubuhkan institusi khas yang melaksanakan pengurusan dengan pentadbiran. Jadi hal ini akan membantu memberikan kemudahan kepada masyarakat awam, sebab masyarakat ini tidak perlu lagi berurusan dengan pelbagai agensi lain selain menjadikan pentadbiran dengan pengurusan harta orang Islam ni lebih tersusun dengan sistematik.